Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan umat kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dihormati barisan jawatan kuasa Masjid Sa'adah Sungai Mas, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan haji, tuan-tuan, para asatizah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan yang mulia kita dapat berjumpa setelah diberikan cuti. Tu juga cuti waras khabar ya. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni sepatutnya Ustaz Isyam jadi saya ganti di malam ni sebab dia baru kematian ayahnya 3-4 hari yang lepas. Jadi dia nak temankan mak dia ke rumah, jadi dia minta saya ganti di malam ni. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Bapa Ustaz Isyam yang telah meninggal dunia pada hari Khamis yang lepas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan, pasti ada penghujungnya. Mungkin kawan-kawan kita dulu ada masa bulan Februari, Mac yang lepas, masuk bulan Julai ni dah tak ada sebelah kita. Jadi itulah kehidupan kita yang akan berakhir. Jadi dalam ruang yang Allah berikan masih lagi kita, Allah berikan nyawa ni, insya-Allah kita sama-sama tambahkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam ini dan seterusnya kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita. Dan pada malam ni insya-Allah tuan-tuan yang mulia kita akan membawakan satu kisah. Satu kisah ibu, seorang pengorbanan seorang ibu, yaitu ibu Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa ni panjang, ada lebih 70 kisah tentang Nabi Musa dalam Al-Quran. Allah menyebut antara kisah yang panjang dan banyak diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf. Lebih kurang 70 cerita tentang Nabi Musa AS. Cumanya kita tak cerita tentang Nabi Musa, kita cerita orang yang berada di sekeliling Nabi Musa. Antaranya pada malam ni kita akan bawakan cerita tentang ibu Nabi Musa, kemudian kakak Nabi Musa, kemudian orang yang paling hampir penyokong kuat kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian orang yang lawan Nabi Musa, antaranya Fir'aun sendiri, begitu juga dengan Bani Israel. Jadi macam-macam kisah, sampai binatang pun ada berkaitan dengan Nabi Musa, iaitu binatang namanya Baqarah, dalam surah Al-Baqarah.
Baik, malam ni kita nak cerita tentang ibu Nabi Musa. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-Qasas. Sebelum kita masuk cerita ni, sebagai mukaddimah, sebagai mukaddimahnya, Nabi Musa ini lahir kat mana? Bila dia lahir? Zaman bila dia lahir? Nabi Musa lahir di Mesir. Mungkin tuan-tuan pernah tahulah negara Mesir itu, cuma tak pernah sampai. Dia sebuah negara di benua Afrika. Kalau naik kapal terbang lebih kurang dalam kalau pergi Mekah berapa jam ni? 8, 9 lebih kurang. Tambah lagi 1 ataupun 2 jam sampai ke Egypt, sampai ke Mesir. Nabi Musa lahir di Mesir. Sekarang ni kalau kita buka dekat peta, dia tak tulis Mesir, dia tulis Egypt. Egypt. Daripada perkataan Arab sebenarnya Egypt tu Qibti. Qaf ba ta. Qibti. Orang Arab ni, orang Arab Mesir ni kalau sebut huruf Qaf, dia jadi huruf Ga. Huruf Arab, orang Arab Mesir, dia kalau sebut huruf Qaf, bunyinya Ga. Contohnya qala jadi qala. Aku jadi agulu. Jadi Qibti, Qaf jadi Ga. Itu yang datangnya namanya Gib. Egypt jadi akhirnya jadi Egypt. Okey. Dia nak buang nama Mesir. Orang-orang Yahudi ni dia nak buang yang namanya Mesir. Sebab perkataan Mesir ada dalam Al-Quran. Dia nak buang perkataan tu. Jadi dia letak dekat Google Map. Kalau kita buka Google Map, Mesir tak jumpa, kita akan jumpa Egypt. Begitu juga dengan Palestin, tak ada dalam Google Map, tak ada. Dibuang. Negara-negara tu, nama-nama negara yang asalnya Arab ni dibuang. Ni agenda Yahudi. Jadi kenapa dia nak ambil nama Qibti tu, tuan-tuan? Sebab dia kata bangsa yang duduk lama dekat Mesir ini adalah bangsa Qibti. Dia nak angkat bangsa Qibti. Bangsa yang asal usul Fir'aun tu bangsa Qibti. Sedangkan Nabi Musa dan generasinya itu lahir itu sebagai pendatang, bukannya asal daripada Mesir. Jadi dia nak buang yang namanya Moses, Musa. Dia nak buang yang namanya Mesir, digantikan dengan Egypt. Jadi dia nak angkat bangsa Qibti, bangsa yang pernah menakluki negara Mesir. Jadi Nabi Musa lahir di negara tersebut, di negeri tersebut yang namanya Mesir. Lahirnya pula pada zaman kepimpinan Fir'aun, laknatullah. Satu kepimpinan yang sangat zalim, yang tidak pernah berlaku zaman dari sebelum begini, dan mungkin berlaku zaman sekarang. Tapi zaman sebelum tu tak pernah berlaku begitu zalimnya kepimpinan Fir'aun ini. Kemudian Nabi Musa adalah daripada keturunan Bani Israel. Dia bukan keturunan Qibti, dia keturunan Bani Israel. Bani Israel ni asalnya adalah penduduk asalnya, dia duduk daripada Palestin, Kanaan, didudukan Palestin. Jadi Nabi Yusuf daripada keturunan Bani Israel memerintah Mesir. Nabi Yusuf. Jadi dia panggil bangsa Israel, Bani Israel tadi, ayo kita berhijrah ke Mesir, kita bangunkan Mesir. Jadi Mesir itu terbangun ketika zaman Nabi Yusuf memerintah. Akhirnya punya lama pemerintahan tersebut akhirnya ganti. Akhirnya bangsa Qibti ni cuba untuk membuang pemerintahan Nabi Yusuf tadi. Akhirnya mereka berjaya memerintah Mesir. Jadi Nabi Musa lahir ketika
Fir'aun sedang memerintah, dan Nabi Musa bukan keturunan Kipti, tapi Nabi Musa keturunan Bani Israel. Ini sebelum cerita ibu Nabi Musa. Israel, yang kita sebut Israel ni apa benda Israel, tuan-tuan? Israel ini adalah nama lain daripada Nabi Yaqub. Yaqub tu nama lainnya Israel. Nabi Yaqub, maknanya Israel tu sebenarnya Nabi Yaqub. Sebab tu Bani Israel, Bani tu maksudnya anak Nabi Yaqub. Jadi anak Nabi Yaqub ni ada 12. Antaranya ialah Bunyamin, kemudian Yahuda. Ada 12, saya pun tak ingat. Boleh, tuan-tuan boleh cari hari ini. Dan kemudian daripada keturunan tersebut lahirlah seorang Nabi yang namanya Nabi Musa. Banyak lagi keturunan daripada Bani Israel ini yang keturunan Nabi-Nabi. Cuma kita hari ini nak cerita tentang Nabi Musa. Kita tak cerita tentang Nabi Musa, tapi kita nak cerita ibu Nabi Musa. Baik. Israel daripada bahasa Ibrani yang membawa maksud Isra tu maksudnya ialah hamba. Il tu maksudnya Allah. Hamba Allah. Kalau kita Abdullah bahasa Arabnya, bahasa Ibrinya Israel. Maknanya Israel itu maksudnya hamba Allah. Jadi orang Yahudi ni nak klaim yang dia ni daripada keturunan Bani Israel. Jadi dia namakan negara dia negara Israel. Jadi dinamakan nama dia negara Israel sebab dia klaim dia ni sebenarnya daripada keturunan Nabi Yaqub. Kenapa dia tak puas hati sangat dengan orang-orang Islam? Sebab tuan-tuan yang mulia, sebab dia nak Nabi yang terakhir yang dia baca dalam kitab Taurat dia nak Nabi itu lahir daripada keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub. Rupa-rupanya Nabi yang terakhir lahir daripada keturunan Nabi Ismail. Sebab itu sampai sekarang dia tak puas hati. Dia tak boleh terima yang namanya agama Islam yang lahir daripada Nabi Ismail. Jadi sampai hari ini dia tak boleh terima kenyataan tersebut. Dia nak juga Nabi terakhirnya daripada Nabi Yaqub. Jadi daripada kitab Taurat yang asalnya ada cerita tentang kelahiran seorang Nabi terakhir daripada bangsa Arab, jadi dia dibuang. Ayat-ayat itu dibuang. Dalam kitab Taurat dia dibuang. Itu jahatnya orang Yahudi. Dia ada pegang kitab Taurat, tapi kitab Taurat yang telah banyak dibuang. Ada yang tak kena dengan dia dibuang, yang tak kena dengan dia dibuang. Apa yang kena dengan dia pegang. Itu masalah bangsa Yahudi. Okey, tuan-tuan yang mulia macam Allah Taala. Berbalik kepada cerita Nabi Musa tadi. Jadi Nabi Musa lahir ketika mana pemerintahan kezaliman Fir'aun. Kita tengok ayat yang pertama ataupun dalam surah Al-Qasas, poin yang pertama teman-teman. Poinnya keadaan suasana Mesir ketika kelahiran Nabi Musa AS. Allah merakamkan dalam surah Al-Qasas ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ada 5 perkara kezaliman yang ditunjukkan
yang Allah rakamkan dalam ayat ini. Apa Allah kata? Inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun ini ala fil ardi, terjemah kat situ, berlaku zalim di atas muka bumi. Ala ni maksudnya ialah tinggi. Dia bukan sekadar tinggi, malah dia tinggi, mana kedudukan dia tinggi, malah dia menzalimi orang kat bawah. Ada orang duduk tinggi tapi dia tak zalim, dia tak diistilahkan ala. Ini ala ni duduk tinggi dan zalim kepada orang bawah. Ini istilahnya ala. Dan dia mengelarkan diri Fir'aun ini, ana rabbukumul a'la. Dia kata diri Tuhan. Tak ada Tuhan selain dia. Dia menganggap diri Tuhan. Tuhan yang zalim. Jadi Allah istilahkan kepada Fir'aun ini, yang pertama zalim. Apa bentuk kezalimannya nanti kita baca. Bentuk kezalimannya yang pertama, wa ja'ala ahlaha syi'a, dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Syi'a itu maksudnya berpuak-puak. Dia memecah belahkan masyarakat. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ahli tafsir kata dia buat kasta. Ada VVIP, ada VIP. Paling bawah sekali ni pekerja buruh. Ni kasta. Kalau ada kehidupan ini, kalau ada kasta berikut, maknanya dia menipu cara Fir'aun. Jadi diangkat yang namanya keturunan Kipti. Kalau dia ada keturunan Kipti, dalam IC dia ada bangsa apa? Bangsa Kipti. Dia letak kasta atas sekali. Boleh dapat kerja kerajaan, dapat bantuan BRIM, macam-macam lah. Contoh. Jadi dia dapat keistimewaan ni. Kalau dekat IC-nya keturunan Bani Israel, dia tak boleh duduk kasta atas. Dia mesti jadi pekerja buruh, kerja kontrak, tak dapat gaji tetap. Kalau silap-silap kena potong gaji. Kalau keturunan Bani Israel, ini dipanggil Syiah. Ini kezaliman Fir'aun. Kemudian yang kedua, apa kezaliman Fir'aun yang Allah sebut? Yastad'ifu ta'ifatan minhum, menindas. Yastad'ifu maksudnya menindas, yang berada di kasta bawah ditindas. Dahlah tak dapat kerja kerajaan, gaji tak naik-naik, kerja kontrak sepanjang hidup, ditindas. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Dasar kapitalis. Maknanya apa yang Fir'aun buat ni ada zaman sekarang, ada berlaku di mana-mana tempat, di mana-mana dunia, di mana-mana negara ada. Dan Allah dah sebutkan. Jadi setiap apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, bukannya cerita itu zaman itu je, tapi rupa-rupanya cerita itu berlaku zaman sekarang. Jadi orang yang berada di zaman sekarang kena ambil pengajaran apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau kita baca nanti, kalau pengakhiran cerita kisah ibu Nabi Musa ni, ada dua pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah tuan-tuan, kita nak kukuhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Kenapa kita dapat kukuhkan keimanan kita kepada Allah SWT? Kerana kita tidak boleh mengalahkan takdir. Maknanya kalau Allah dah takdirkan begitu, begitulah. Okey. Baik, kita sambung lagi. Apa lagi kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran? Kezaliman yang tidak pernah berlaku zaman sebelum ini. Yang ketiga, yudhabbihu abna'ahum. Yudhabbihu itu maksudnya tuan-tuan sembelih. Kita tak lama lagi kita nak nyembelih. Nyembelih binatang korban, bukan nyembelih anak Bani Israel.
Yudabbih itu maksudnya sembelih. Sembelih bukan sembelih pemuda, bukan sembelih orang tua yang memang dah tak boleh nak di apa-apakan lagi, orang ataupun orang muda. Dia punya zalim tu sembelih abna. Abna ni maksudnya anak, bayi yang baru lahir. Kalau sembelih yang remaja, muda macam ni tak apa. Yang dah tua, yang dah repot tu tak apalah nak sembelih. Bukan tak apa tu maksudnya, ini sembelih baru lahir depan mata mak dia, sembelih depan mata sembelih. Dan setengah tafsir ulama kata bukan sekadar sembelih, malah bila anak bayi Bani Israel ni lahir je tuan-tuan, dia pegang kaki tu, kaki yang bayi baru lahir tu dicelup dalam air, celup dalam sungai ni tu, celup sampai budak tu lemas. Lepas tu dibiarkan di dalam sungai ni. Betul-betul depan mata mak bapak dia. Bentuk kezaliman yang dilakukan tidak pernah berlaku zaman ke zaman. Cuma sekarang ni lagi dahsyat rasanya. Dia bukan Firaun, lebih dahsyat daripada Firaun. Dibuang dekat atas sampah, ditinggalkan sahaja, bagi makan kera, makan semut. Maknanya perbuatan Firaun itu ada lagi zaman sekarang. Cuma dia bukan orang yang berkuasa yang buat tu, orang biasa yang buat. Lagi dahsyat. Okey, kemudian yang keempat, Allah kata wa yastahyi nisa'ahu. Apa maksud yastahyi? Dia membiarkan hidup, maknanya dibiarkannya bagi nisa'ahu, anak-anak perempuan. Yang anak perempuan pula dia biarkan. Kalau lagi anak lelaki, bunuh. Anak perempuan biar. Sebab apa? Sebab anak perempuan nanti dia boleh jadikan bini, dia boleh jadi macam-macam, budik dan sebagainya. Dia biar. Yang anak lelaki ni kenapa? Nanti saya ceritakan. Kemudian kezaliman yang kelima, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun dan puak-puak dia ini adalah daripada golongan yang membuat kerosakan, mufsidin, kerosakan fizikal dunia, kerosakan mental manusia, rosak segala rosak. Kerosakan yang tidak pernah berlaku, kezaliman tersebut. Jadi ada 5 bentuk kezaliman yang Allah rakamkan tentang Fir'aun. Baik, tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah, kenapa Fir'aun ni nak sembelih sangat anak lelaki ni? Tenggelam pula di sini lama-lama. Kenapa tuan-tuan dia nak sembelih sangat anak lelaki ni? Bermula daripada hadis sahih, bermula daripada kisah Fir'aun ini mimpi, dapat mimpi. Kita mimpi lah, tuan-tuan mungkin nak tahu cerita ni. Cuma kita nak tengok apa ayat Quran yang berkaitan tentang cerita Fir'aun ni. Satu mimpi Ibn Katsir kata, inna Fir'auna ra'a fi manamihi. Dia dapat mimpi bahawa ada satu api datang daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu kat mana tuan-tuan? Dekat Palestin. Datangnya Bani Israel daripada sana. Asalnya Bani Israel itu duduk Palestin. Tapi kerana sambutan Nabi Yusuf, mereka bergerak berhijrah ke Mesir, hidup kat Mesir, memerintah Mesir. Tapi akhirnya mereka tertindas di Mesir. Jadi datang api itu daripada Baitul Maqdis, datang pergi Mesir, membakar seluruh istana-istana Fir'aun dan seluruh rumah-rumah bangsa Kipti. Mimpi je, asalnya mimpi je. Dia berjaya membuat keajaiban dunia. Antara 7 keajaiban dunia ni dia buat piramid. Fir'aun buat piramid. Kita tengok bagaimana bentuk piramid tu. Dia punya besarnya, dia punya seni binanya ni. Kalau
Zaman sekarang boleh lebih daripada itu. Antara 7 keajaiban dunia, antaranya piramid. Tapi dia takut dengan mimpi dia sendiri. Jadi daripada mimpi tersebut telah membakar istana-istana Fir'aun dan membakar rumah-rumah bangsa Kipti. Maka Fir'aun kumpulkan ahli-ahli sihir, pentafsir mimpi. Ni macam mana ni aku tadi malam dapat mimpi ni. Habis istana aku kena bakar. Dibakar oleh api yang datangnya daripada Baitul Maqdis. Rumah-rumah kita semua, rumah-rumah bangsa yang namanya bangsa Kipti semua terbakar, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Yang bangsa Bani Israel tak terbakar pula. Jadi ahli tafsir ni tukang cucuk, kalau tak gaji kena potong. Jadi dia kata ini bahaya untuk kita ni tuan. Ataupun ketika itu mungkin raja adalah istilah yang digunakan. Sebab dia kata kalau kita biarkan mimpi ini berlaku, bahawa akan lahir daripada Bani Israel nanti seorang lelaki, seorang pahlawan yang akan menumpaskan kerajaan kau, wahai Fir'aun. Maka eloknya kalau kita bunuh aja bayi-bayi yang lahir pada Bani Israel. Ni mimpi buruk ni. Habis bangsa kita nanti. Bani Israel akan menakluki balik Mesir ni. Engkau semua akan habis. Jadi kita kena bunuh ni bayi-bayi yang lahir daripada Bani Israel ni, kita bunuh. Atas sebab itu tuan-tuan, maka bertindaklah Fir'aun untuk menyembelih ataupun membunuh anak-anak yang lahir daripada bangsa Bani Israel. Maka ketika itu Bani Israel dalam ketakutan. Contohlah kita duduk dekat tanah Melayu, tiba-tiba kita dengar mana-mana yang anak Melayu lelaki namanya bangsa Melayu je kena bunuh. Tak tahulah bangsa mana yang nak bunuh, tapi kena bunuh. Apa perasaan kita? Pastinya kita rasa takut. Apa kita nak buat kalau kita nak bini isteri kita yang tengah mengandung dah syarat ni, bila dengar dapat arah macam tu masing-masing sembunyi. Sebab perbuatan tersebut bukan sekadar kata-kata, tapi dibuat. Dicari, digeledah semua rumah-rumah Bani Israel yang ada bayi, semuanya habis kena sembelih. Jadi ketika itu Bani Israel yang lelaki-lelaki ini, dia jadi pekerja-pekerja buruh. Tukang potong buah sawit, tolak buah kelapa sawit. Tiba-tiba pekerja-pekerja itu kena bunuh. Tak ada. Mana generasi itu dah habis. Tak ada generasi yang bawah ni. Semua dah mati kena bunuh. Dah tinggal yang tua-tua, ustuek, habis. Macam mana kita nak nyawa? Nak harapkan anak-anak semua dah mati kena bunuh. Siapa yang kita nak harapkan, tuan? Jadi ketika itu bangsa Kipti juga cadangkan kepada Fir'aun, kita tak boleh ni, habis Bani Israel habis, kita tak ada yang nak kerjakan ladang kita ni, tak ada yang nak buat rumah, tak ada yang nak buat kerja buruh ni, tak ada. So kami cadangkan setahun kita bunuh, setahun tak payah bunuh, setahun bunuh supaya tak bunuh. Maka cadangan yang gonjol tu diterima. Jadi Fir'aun pun terima cadangan tersebut. Sebab itu Nabi Harun dia lahir ketika tahun tidak berlaku penyembelihan anak-anak lelaki. Sebab tu Nabi Harun boleh hidup. Dia hidup okey je. Jadi mak dia okey dapat membesarkan Nabi Harun. Sedangkan Nabi Musa lahir ketika tahun anak-anak lelaki Bani Israel kena sembelih. Maka bermulalah kisah seorang ibu yang melahirkan anak ketika zaman pemerintahan Fir'aun, ketika tahun berlaku penyembelihan anak lelaki. Ayat ataupun poin yang kedua,
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ini bermulalah kisah seorang ibu, bukan betul, kisah seorang ibu apabila dapat melahirkan seorang anak lelaki dalam keadaan ketakutan. Wa auhayna, dan Allah ilhamkan. Kami ilhamkan itu maksudnya Allah ilhamkan kepada Ummi Musa, kepada ibu Musa. Apa ilham yang dia dapat? Pertama, Allah nyatakan an ardi'i, susukan bayi dulu. Sebelum buat apa-apa, susukan dulu. Sebab tu kalau kita lahir, isteri kita melahirkan anak, pertama sekali lahir-lahir dah bersihkan badan bayi tu daripada darah apa semua. Okey, susukan dulu. Dapat seteguk kedua, kita azan dan kita iqamatkan. Ini perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran yang meminta ibu Musa untuk susukan dulu. Okey. Kemudian Allah perintahkan lagi, fa idza khifti alaihi, jika engkau takut. Takutlah ketika itu, sebab kalau dapat tahu je bayi ini akan dibunuh, akan disembelih. Fa alqihi fil yam, letakkan, sekiranya kau takut sesuatu bahaya kepada bayi ini, fa'alqihi. Fa'alqihi itu maksudnya lepaskan. Buat satu peti, letakkan dalam peti tersebut bayi tersebut, fa'alqihi, dan lepaskan fil yammi, di laut. Laut ataupun di sungai Nil. Sungai Nil ni ada dua. Satu Sungai Nil Jadid, itu yang sekarang ni, yang tersohor dekat Kahirah, dekat Kairo tu, itu Sungai Nil baru. Sungai Nil yang dirakamkan dalam Al-Quran tentang cerita Fir'aun, tentang Nabi Musa dilepaskan ni, Sungai Nil Qadim, Sungai Nil lama. Ini Sungai Nil lama ni dekat Luxor, ataupun dalam bahasa Arabnya Aqsar. Kalau Kahirah dekat atas, dia dekat selatan sikit. Ini kisah Fir'aun ni dekat selatan sikit. Nanti tuan-tuan boleh tengok peta dia. Sungai Nil yang lama ni dia panjang sampai ke Sudan, panjang sampai ke negara, menyeberang negara sampai ke negara Sudan. Jadi dalam kebimbangan tersebut, dahlah takut dengan Fir'aun, takut pula kalau dia letak. Tapi ini perintah Allah. Dia dapat ilham, Allah perintahkan ibu Nabi Musa, lepas susukan, masuk dalam peti, lepaskan dekat air, fa'alqihi fil yammi, lepaskan dekat air. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesedihan untuk melepaskan bayi yang baru lahir ni. Macam manalah lepas dia menyusu nanti, macam manalah dia nak hidup lepas ni. Lepas tu sungai yang nak dilepaskan tu panjang pula, takut-takut terlepas sampai ke Sudan. Dah susah nak cari sampai ke Sudan. Maka Allah katakan kepada ibu Musa, wala takhafi wala tahzani, jangan kau sedih, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih.
boleh jadikan doa kita, tuan-tuan. Ketika kita dalam kebimbangan, kita percaya adanya Allah. Ketika kita dalam ketakutan hari ini, takut ni tak tahu siapa yang bawa penyakit, sebab tak ada gejala, tiba-tiba je boleh penyakit. Ni ada apa semalam ke hari ni kluster baru kat Sarawak, tak bergejala, dapat satu kluster baru Sarawak, tak ada gejala. Kita dalam keadaan takut dan kita bimbang. Jadi kita kena berhati-hati. Apa yang dilaksanakan oleh kerajaan kita hari ini untuk berhati-hati, kita jaga kita tu, kita patuh. Sebab kita bimbang. Sebab tu kalau kita dalam kebimbangan dan ketakutan tersebut, ingat ayat ini, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan bimbang sekiranya kita letakkan Allah ada bersama-sama kita. Takut tu bukan maknanya kita langgar SOP. Alah, SOP pakai mask lah, tak boleh salam lah. Bukan maksud kita kebimbangan itu kita percaya bahawa Allah tak. Kita ikut SOP, tapi pada masa yang sama kita doa kepada Allah SWT supaya penyakit yang ada hari ini, wabak yang hari ini, datangnya hari ini, Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah angkat kembali. Sebab Allah yang datangkan dan pastinya Allah yang akan. Jadi dalam kebimbangan tersebut, kita sematkan dalam hati kita bahawa kita wala takhafi wala tahzani. Jangan bimbang, jangan takut, kita ada Allah. Dengan syarat ikut perintahnya dulu. Kalau ikut ayat ni, apa perintah Allah tadi? Susukan. Apa perintah Allah tadi? Lepaskan dekat laut. Kalau kita sekarang ni wala takhafi wala tahzani, kita ikut perintah pemerintah kita. SOP yang telah digaris pandukan tu, kita ikut dulu. Buat dulu. Mudah-mudahan penyakitnya sedikit demi sedikit akan hilang. Bukan terus la takhafi wala tahzani, biar je lah. Tak. Ada perintah ni kena buat dulu. Kemudian Allah janjikan kepada ibu tadi, inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan bimbang, jangan sedih. Sesungguhnya kami, Allah kata apa? Kami akan mengembalikan, maknanya Allah akan pulangkan balik. Jangan takut, jangan bimbang. Allah akan pulangkan balik. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan lantik bayi ini tadi yang kau sayang, kau rasa takut, kau rasa sedih sebab nak tinggalkan bayi ini. Wa ja'iluhu minal mursalin, akan kami lantik dia sebagai seorang rasul satu ketika nanti. Jadi ibu Nabi Musa berpegang dengan ayat ini, berpegang dengan ilham yang dia dapat ini. Sebab ibu Nabi Musa ini ialah daripada mereka yang muwahhidin, yang bertauhidkan kepada Allah, yang percaya kepada kuasa Allah. Sebab Bani Israel ni pun ada kelompok-kelompok pula nanti Bani Israel ni. Nanti kita cerita Bani Israel ni panjang, cerita Bani Israel ni. Tapi ibu Nabi Musa ini kelompok yang baik-baik. Macam tuan-tuan, kelompok yang baik-baik, muwahhidin, yang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kepercayaan ilham ayat ini, jadi para ulama kata ada dua perintah, dua larangan dan dua berita gembira. Daripada ayat ni ada dua perintah, dua larangan dan dua berita gembira. Perintah yang pertama Allah kata tadi, susukan. Kemudian yang kedua, lepaskan dekat sungai. Itu perintah yang wajib dipatuhi. Kemudian dua larangan, jangan sedih, jangan takut. Kemudian kalau kita dah patuh dengan perintah, kita jauhi larangan, ada berita gembira yang akan kita dapat. Apa dia? Berita gembiranya akan ibu Nabi Musa nanti akan jumpa balik dengan anak yang ditinggalkannya tadi, dan
bayi tersebut akan dilantik sebagai seorang rasul. Sebab itu pengajaran daripada ayat ini tuan-tuan, ulama kata sekiranya kita patuh perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, pastinya ada berita gembira yang akan kita dapat. Hari ini kita pemerintah memerintahkan kita supaya ikut SOP yang telah ditetapkan. Kita patuh. Kita tak buat larangan-larangannya. Mana perkumpulan yang lebih daripada 250 orang adalah. InsyaAllah ada berita gembira yang bakal kita terima. Sama ada penyakit ini akan tamat, ataupun penyakit ini akan jumpa ubatnya, akan jumpa dia punya syifa dia, dengan syarat tadi. Jadi ayat ni Allah kata, kesimpulan daripada ulama kata, taat perintah Allah, jauhi larangan Allah, pastinya kita akan dapat sesuatu yang menggembirakan untuk kita. Sebagaimana ibu Nabi Musa taat perintah Allah, walaupun perintah itu sangat berat, tak logik di akal, tak logik tuan-tuan. Sebab tu kita kalau buat ibadat, buat sesuatu, kita tak boleh fikir logik. Kenapa ya solat isyak ni 4 rakaat? Kenapa puasa bulan Ramadan? Kenapa korban di bulan Zulhijjah? Itu kita jangan fikir logiknya. Sebab segala ibadat yang kita buat itu ada hikmah di sebaliknya. Hikmah itu kadang-kadang Allah tunjukkan, kadang-kadang kita tak tahu hikmahnya. Contohnya Allah datangkan kita penyakit hari ini, ada banyak hikmah yang tersirat dekat belakangnya. Kalau dulu bulan 3, bulan 4 tu kita pergi masjid pun tak boleh je. Hikmahnya kita tak pernah pun semenjak kita kahwin 20 tahun, 30 tahun tak pernah jadi imam kat bini kita. Ada ni, ada tak pernah jadi imam. Jadi hikmahnya dapat jadi imam. Dalam keadaan yang tak bersedia pun boleh jadi imam. Itu hikmahnya. Sebelum ni mungkin hikmahnya kalau yalah malam aja baliknya lambat, asyik ngeteh aja dekat luar. Hikmahnya tak boleh ngeteh. Ngeteh dengan bini kan? Dan macam-macam hikmah yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Satu lagi hikmah yang paling besar ialah kita muhasabah. Apalah dosa kita dengan Allah. Allah turunkan musibah. Bukannya dekat kita je, satu dunia ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, ni ceritanya panjang lagi tapi masa dah habis. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada cerita lain. Sambungan cerita ni nanti ada cerita di sebalik daripada hikmah ini, hikmah cerita ibu Nabi Musa ni ada cerita nanti kakak dia lagi. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Mudah-mudahan ringkasan cerita pada malam ini, ceritanya panjang setahun, kita dapat manfaat. Iaitu pertama, kalau kita ikut perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, pastinya insya-Allah Allah akan berikan kita satu berita gembira. Yang kedua, kita jangan takut dan kita jangan sedih, kerana bagi orang yang beriman, kita percaya adanya Allah. InsyaAllah Allah akan membantu bagi orang-orang yang beriman, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita jumpa lagi akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق